Radio Thailand World Service dalam bahasa Melayu untuk anda mengenali Thailand. Assalamualaikum, anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, penyelesaian masalah dan pembangunan di wilayah sempadan selatan merupakan salah satu dasar utama oleh kerajaan. Terkini Encik Anutin Chan Wirakul, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, telah mempengurusi mesyuarat penyampaian dasar penyelesaian masalah dan pembangunan wilayah sempadan selatan kepada Gavindar wilayah Songkhla, Jala, Patani, Narathiwat dan Stone, serta Ketua Jabatan Kerajaan di wilayah selatan. Perdana Menteri berkata, hubungan strategik antara Thailand dan Malaysia sangat penting terhadap pembangunan wilayah selatan, meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, pelaburan, pelancongan, keselamatan dan pembinaan keamanan. Wilayah selatan berpotensi menjadi zon penghubung ekonomi serantau. Kerajaan berazam memperkukuhkan kerjasama dengan Malaysia untuk menambah peluang pekerjaan, menjana pendapatan serta meningkatkan nilai perdagangan dua hala kepada 30,000 juta dolar Amerika Syarikat. Beliau turut menegaskan pintu peluang ini tidak boleh menjadi saluran ancaman. Semua pihak mesti membina keselamatan seiring dengan pembangunan ekonomi supaya rakyat mendapat manfaat secara nyata. Selain dari itu, Perdana Menteri juga mengarahkan kepada Gavindar wilayah, ketua jabatan dan agensi berkaitan bahawa setiap masalah mesti mempunyai pihak yang bertanggungjawab, bekerja sama sebagai satu pasukan, menghubungkan data dan menyelesaikan masalah secara bersepadu, supaya rakyat mendapat perkhidmatan yang pantas, berkesan dan mencapai hasil yang jelas. Berikut dengan 8 dasar dan arah yang disampaikan, iaitu pertama, mengutamakan keselamatan rakyat, menyatu padu semua agensi untuk mencegah kejadian secara proaktif, tidak membiarkan sebarang kawasan yang tidak dapat dicapai oleh kerajaan. Kedua, meningkatkan kerja risikan dan sistem pertahanan proaktif, menghubungkan data semua agensi, membina sistem laporan maklumat yang dipercayai oleh rakyat. Ketiga, berpegang kepada undang-undang, keadilan dan hak asasi manusia, memastikan pegawai bertugas secara profesional, telus dan tidak mencetuskan perselisihan faham. Keempat, memerangi dadah melalui operasi 90 hari, memutuskan rantaian pengedar, rangkaian pelabur dan laluan keawangan, serta melindungi kanak-kanak dan belia. 5. Memperkukuhkan pengurusan sempadan melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Wilayah Sempadan Selatan, menghubungkan data, membantras jenayah rentas sempadan, perdagangan manusia dan barangan haram, di samping memudahkan perdagangan dan pergerakan orang. 6. Membangunkan ekonomi dan kualiti hidup seiring dengan keselamatan, menghubungkan wilayah sempadan selatan dengan ekonomi wilayah selatan, Malaysia dan rantau ini, menjana peluang pekerjaan dan pendapatan. Yang ketujuh, menggunakan kepelbagaian budaya sebagai tenaga pembangunan, memupuk persefahaman, keadilan dan penyertaan masyarakat. Ke-8, menyatu padukan pelaksanaan kerja dan pemantauan hasil secara ketat, menetapkan pihak bertanggungjawab dengan jelas dan melaporkan kemajuan secara berterusan. Saudara pendengar, Thailand telah diiktiraf sebagai destinasi pelancongan perubatan nombor kedua di dunia di tahun 2026 oleh Travel and Tour World, penerbitan pelancongan bertaraf antarabangsa yang berpusat di New York, Amerika Syarikat. Pengiktirafan ini mencerminkan keyakinan antarabangsa terhadap potensi sistem kesihatan awam Thailand, serta merupakan hasil usaha berterusan dalam memajukan negara menjadi pusat perubatan dan kesejahteraan. Puan Lalida Pradwiwatana, Timbalan Jurucakap Pejabat Perdana Menteri,
menjelaskan bahawa dalam senarai 50 destinasi pelancongan perubatan terbaik di dunia tahun 2026, Thailand menduduki tempat kedua di belakang Turki. Tempat ketiga hingga ke-10 masing-masing adalah India, Meksiko, Korea Selatan, Malaysia, Costa Rica, Singapura, Amerika Arab Bersatu, dan Kolombia. Ini membuktikan bahawa Thailand kekal sebagai salah satu negara terkemuka di dunia bidang pelancongan perubatan, serta salah satu negara yang paling dihormati di rantau Asia. Menurut Travel and Tour World, menyatakan Thailand mempunyai kekuatan utama meliputi pelbagai bidang rawatan, termasuk pembedahan estetik, pergigian, rawatan penyakit jantung, penyakit tulang dan sendi, rawatan kesuburan, rawatan kanser, perubatan pencegahan serta perkhidmatan kesejahteraan holistik. Selain dari itu, negara ini mempunyai hospital yang diiktiraf dengan piawaian antarabangsa, JCI, tenaga pakar perubatan yang berkelayakan, teknologi perubatan terkini, pusat diagnostik canggih, perkhidmatan pelbagai bahasa, serta perubahan tali perubatan dan pusat khidmat kos untuk pesakit asing. Faktor-faktor yang menjadikan Thailand sebagai destinasi pilihan pesakit dari seluruh dunia. Laporan tersebut juga menyenaraikan bandar-bandar berpotensi bagi pelancongan perubatan di seluruh rantau, iaitu Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Pattaya, Pulau Samui, Hua Hin, Khon Kaen, Hat Yai, Udon Thani, dan Nakhon Ratchasima. Bandar-bandar ini menawarkan perkhidmatan lengkap, merangkumi rawatan perubatan, pemulihan serta aktiviti pelancongan. Timbalan jurucakap tersebut berkata bahawa penerapan ini berdasarkan pelbagai kriteria utama, ialah keberkesanan rawatan, kepakaran tenaga perubatan, teknologi terkini, harga yang kompetitif, tempoh menunggu yang munasabah, serta infrastruktur pelancongan yang menyokong proses pemulihan. Kesemua ini merupakan aspek yang terus dipertingkatkan oleh kerajaan. Pencapaian ini membuktikan keupayaan sistem kesihatan Thailand dan keyakinan dunia antarabangsa. Kerajaan akan terus memajukan kualiti perkhidmatan perubatan dan kesejahteraan sambil mempromosikan pelancongan, pelaburan dan penjanaan pekerjaan, memastikan Thailand menjadi pusat perubatan dan kesejahteraan dunia secara mampan. Saudara pendengar, kerajaan meletakkan pelancongan sebagai enjin utama memaju ekonomi negara, menjana pendapatan, menyebarkan peluang ke seluruh rantau, meningkatkan kualiti hidup rakyat, serta memperkukuhkan ekonomi akar umbi dalam menghadapi perubahan dunia yang pantas. Encik Surasak Pancaran Warakun, Menteri Pelancongan dan Sukan, menekankan bahawa sektor pelancongan Thailand perlu mempercepatkan penyesuaian, bertindak secara proaktif dengan menyepadukan kerjasama kesemua pihak bagi mengekalkan daya saing serta memacu pertumbuhan yang berkualiti, seimbang dan mampan. Sementara itu, Puan Natria Thaviwong, pengurusi Lembaga Pelancongan Thailand dan Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Sukan, telah menyampaikan dasar dan menetapkan hala tuju pemasaran sebagai rangka kerja tugas TAT bagi tahun 2027. Sasarannya adalah menjadikan Thailand ke destinasi terkemuka di rantau serta mengubahkan industri pelancongan daripada pertumbuhan berasaskan kualiti kepada penciptaan nilai tinggi. Ini dicapai melalui penyampaian pengalaman pelancongan yang bermutu, memenuhi kehendak pelancong berkualiti, serta memastikan kelestarian pelancongan dalam semua aspek. Plan tindakan TAT tahun 2027 juga ditumpukan kepada peningkatan nilai tambah, pengagihan pendapatan, mutu perkhidmatan dan daya saing negara, selaras dengan pendekatan pelancongan bernilai tinggi. Perancangan dan keputusan akan berlandaskan data, teknologi dan kecerdasan buatan.
disokong kerjasama menyeluruh untuk membina pengalaman yang bermakna dan lestari. Puan Tapani Kiat Paiboon Governor TAT menyatakan bahawa mesyuarat penyepaduan Plan Tindakan tahun 2027 merupakan peluang keemasan bagi TAT untuk menyemak semula dan mengubah kedudukan organisasi secara besar-besaran yang disasarkan sebagai tahun transformasi perubahan merangkumi strategik cara berfikir, pendekatan pemasaran, pembangunan produk pelancongan serta pengurusan organisasi. Beliau menegaskan TAT akan mengatasi segala cabaran, bertindak dengan sepenuh usaha dan mengutamakan kesaksamaan sejajar dengan dasar kerajaan, menjadikan Thailand destinasi utama di rantau. Peralihan kepada nilai tinggi dilaksanakan melalui 4 strategik utama, ialah membentuk profil pasaran mengutamakan pemasaran berasaskan kos untuk menarik pelancong berbelanja tinggi, membentuk platform pengalaman beralih daripada menjual produk kepada menjual pengalaman supaya pelancong boleh melawat sepanjang tahun dan menyebarkan kunjungan ke bandar Skandar serta komuniti tempatan. Dan yang terakhir, Jabatan Harta Intelek Kementerian Perdagangan terus memperkukuhkan rangkaian kerjasama bidang harta intelek dengan sektor swasta. Terkini telah ditandatangani dengan MRS Elegant Thailand, menganjurkan pertandingan MRS Thailand World. Kerjasama ini bertujuan menyebarkan pengetahuan harta intelek, memupuk budaya, menghormati hak harta intelek, serta mempromosikan produk petunjuk geografi dan produk dilindungi harta intelek Thailand melalui rangkaian dan aktiviti pertandingan. MRS Thailand World, Majlis menandatangani MOU ini berlangsung sempena pameran watak dan kandungan Thailand 2026 di Pusat Beli Belah Siam Paragon. Puan Oromon Sabtawi Tham, Pengarah Jabatan Harta Intelek menyatakan bahawa jabatan ini komited memastikan rakyat dan usahawan semua sektor dapat mencipta, melindungi serta memanfaatkan harta intelek secara berkesan. Melalui kerjasama strategik dengan rakan kongsi, pengetahuan dan perkhidmatan harta intelek akan disampaikan kepada khalayak yang lebih luas. Bagi menaikkan nilai tambah produk dan perkhidmatan Thailand serta memperkukuhkan daya saing negara, harta intelek juga didorong menjadi alat utama memperkasakan usahawan tempatan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana, serta membawa produk identiti Thailand ke pasaran dunia. Jabatan ini melihat bahawa pantas MRS Thailand World dan MRS World adalah acara kebangsaan yang mendapat perhatian luas daripada rakyat dan media, sekaligus berpotensi menyebarkan mesej harta intelek kepada orang ramai melalui peserta dan memenang yang merupakan tokoh teladan terhadap masyarakat. Kerjasama ini bukan sahaja meningkatkan kesedaran dan penghormatan terhadap hak harta intelek, malah menjadi mekanisme penting mempromosikan produk dilindungi harta intelek, khususnya produk GI Thailand, ke mata dunia. Sekian berita. Assalamualaikum. Radio Thailand World Service, berita dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang anda ikuti program kami.